Kek TV KPM. Ada masa lapang ni. Buku dah baca dah. Rumah dah kemas. Nak buat apa? Ada bola pimpong. Tapi meja pimpong pula tak ada. Alah, apa nak buat ni? Mira? Janganlah macam ni. Buat apa ni? Cakap seorang-seorang? Cikgu, tak ada. Saya ada masa lapang. Saya dah buat semua aktiviti ni, cikgu. Saya adalah bola pimpong. Bola pimpong? Saya nak bermain tapi meja pimpong tak ada lah, cikgu. Okey, Mira. Ini bola pimpong. Betul. Okey, sekarang Mira tengah buat apa ni? Tak ada apa? Tak ada apa, Memang cikgu. tengah masa lapang lah ni? Betul. Okey, kalau Mira tengok, bola pimpong ni kita boleh main juggle macam ni. Wow. Betul tak? Tetapi, selain daripada permainan itu, banyak lagi permainan kita boleh buat melalui bola pimpong ini. Okey? Wow. Walaupun tiada meja pimpong, cikgu. Ya, dan permainan ini pasti lebih mencabar lagi. Mira bersedia tak? Wah, saya sangat bersedia, cikgu. Jom, cikgu. Okey, jom sama-sama ikut cikgu. Jom. Bestnya. Okey. Assalamualaikum semua. Hai. Apa khabar? Anda sedang menonton Menengah Atas bagi mata pelajaran Pendidikan Khas Bidang Kemahiran di mana tajuknya ialah Rekreasi dan Kesegangan Eco Challenge bersama saya Syamira Nazir ataupun Mira. Boleh panggil saya Mira. Baik, dan untuk hari ini kita ada seorang guru yang sangat berpengalaman yang akan bersama-sama dengan kita iaitu Cikgu Saiful Amri. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Sihat, Cikgu? Alhamdulillah, sihat sangat. Wah, menarik tu. Baik, Cikgu. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey, boleh saya bergerak ke sana? Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Mira. Ini ialah gel pembasmi kuman, jadi saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan. Dan saya juga. Ingat kepada anda semua yang berada di rumah untuk kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Baik, Cikgu. Hari ini kerana kita ingin belajar bagi mata pelajaran pendidikan khas iaitu pendidikan jasmani. Jadi kita akan buka pelitup muka kita, Cikgu. Memandangkan murid-murid berkeperluan khas, mereka akan membaca daripada gerak bibir dan juga akan melihat daripada ekspresi muka kita. Betul, Cikgu, ya? Betul. Baik, macam tu. Ini Cikgu punya sampul pelitup muka. Saya Okey, persilakan. terima kasih. Sama-sama, Cikgu. Dan saya juga. Okey. Baik. Ingat kepada anda semua, jika anda ingin membuka pelitup muka, pastikan simpan pelitup muka anda di dalam sampul pelitup muka yang telah disediakan. Jangan letak sembarangan dan juga boleh menyebabkan pencemaran, Cikgu, ya? Betul. Baik, Cikgu Saiful Amri. Terima kasih, Cikgu, kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini, Cikgu. Okey, baik. Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan khas bidang kemahiran iaitu rekreasi dan kesegangan Eco Challenge. Betul. Okey. Boleh saya mulakan, Mira? Boleh, Cikgu. Okey, hai semua. Saya Cikgu Saiful Amri, SAIFULAMRI. Saya akan mengajar pendidikan jasmani. Pendidikan khas. KSSM, pendidikan khas tingkatan 5. Okey, bersedia semua? Bersedia? Okey, jom. Baik. Okey, baiklah, Mira. Seperti yang telah cikgu maklumkan tadi, tajuk kita hari ini adalah Eco Challenge. Cuba Mira buat. E, C, C, O, O, Eco Challenge. Eco Challenge. Atau dalam bahasa Melayu kita sebut cabaran. Cabaran. Okey. Apa itu Eco Challenge? Sebelum saya pergi jauh, saya nak semua tahu dahulu. Okey, apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Boleh, Mira? Boleh, Cikgu. Okey, baiklah. Seperti yang kita semua sedia maklum, untuk pendidikan jasmani ada 3 objektif. Okey, 3 domain. Yang pertama adalah kognitif dari aspek pemikiran. Okey, kognitif untuk hari ini adalah menyatakan dan membezakan apa itu aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Mira, selepas ni saya akan tanya Mira, apakah aktiviti rekreasi dan kesenggangan? Bersedia, ya? Baik, Cikgu. Okey, seterusnya yang kedua
psikomotor. Psikomotor ni Psikomotor? lebih kepada pergerakan badan kita. Wah, okey. Jadi objektif cikgu untuk hari ini adalah murid-murid boleh melakukan dan mengaplikasikan pelbagai aktiviti rekreasi dan kesenggangan serta mengikut langkah-langkah dan peraturan yang telah ditetapkan. Itu yang tadi cikgu sebut tadi tentang sukan neka tu kan. Jadi peraturan ada. Okay, kita sabar, nanti kita akan main sama-sama. Dan yang ketiga adalah dari aspek efektif. Efektif ni adalah perasaan daripada diri kita sendiri. Apakah di akhir pembelajaran Mira akan rasa seronok? Okay? Dengan pembelajaran ni, okay, kita nak tengok untuk hari ini kita akan tengok bagaimana murid boleh tak mempamerkan, menunjukkan kemahiran interpersonal. Kemahiran dalaman. Baik. Okay? Seperti kepimpinan dan sebagainya, dan berupaya untuk mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan dalam melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan serta boleh dicontohi oleh kawan-kawan lain. Kita nak tengok. Okey, kita bukan main saja-saja, okay? Kita nak membina satu jati diri. Ya, jati diri murid sebenarnya. Baik. Kawan-kawan, macam mana cikgu? Kawan-kawan. Okey, baik. Kawan-kawan di rumah, adakah anda sudah bersedia untuk sama-sama kita bina jati diri yang kukuh? Kalau ya, sama-sama kata ya di rumah. Baik, cikgu. Okey, itu ialah objektif cikgu. Kita dah faham dah. Tapi cikgu, saya tertanya-tanya lah cikgu, apa tu sebenarnya Eco Challenge? Okey, Eco Challenge. Okey, Eco Challenge adalah salah satu daripada bidang kemahiran yang ada dalam rekreasi dan kesenggangan. Ada 3 bidang sebenarnya. Okey, yang pertama permainan tradisional. Okey, contoh-contoh permainan tradisional adalah bermain apa? Congkak. Congkak, betul. Itu kita telah belajar sebelum ini. Yang kedua adalah ikhtiar hidup. Kita telah belajar memasak. Masakan rimba. Okay, masak telur dalam kentang. Dan yang ketiga, fokus kita untuk hari ini adalah Eco Challenge. Eco Challenge adalah cabaran yang melibatkan alam sekitar. Cabaran yang kita lakukan melibatkan alam sekitar sebenarnya. Okay? Jadi, jenis-jenis alam cabaran untuk Eco Challenge ni adalah yang pertama sukan lasak. Baik. Berenang, berlari dan menaiki basikal. Okay? Yang kedua adalah orienteering. Okey, pandu arah. Menggunakan kompas. Dan yang ketiga adalah apa yang kita akan fokuskan hari ini adalah sukan neka. Ini yang saya tak sabar ni cikgu. Yang ketiga iaitu sukan neka. Kalau macam tu cikgu, saya persiapkan diri terlebih dahulu dan murid-murid ataupun kawan-kawan saya di rumah pun sama juga. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Saya suka aktiviti santai seperti permainan sukan neka kerana ia memberi saya peluang untuk saya beriadah dan bersenam. Aktiviti relaksasi seperti ini akan membuat saya kekal aktif dan lebih bersemangat, terutama ketika bersama rakan-rakan.
dengan tunjuk ajar Cikgu Saiful dan gaya pengajaran yang bersahaja membuat saya lebih teruja untuk beraktiviti. Hai. Tahukah anda aktiviti rekreasi dan kesenggangan memberi banyak manfaat? Bukan sahaja dalam bentuk pengetahuan, malah kecergasan fizikal. Ianya dapat meningkatkan kreativiti dan inovasi, meningkatkan kemahiran fizikal dan yang paling penting, memberikan keseronokan. Jom ramai-ramai kita lakukan aktiviti rekreasi untuk tubuh badan dan minda yang lebih sihat. Kembali bersama saya, Mira dan Cikgu Saiful Amri. Di mana hari ini kita akan belajar iaitu mata pelajarannya menengah atas, pendidikan jasmani, pendidikan khas bidang kemahiran dan topiknya ialah rekreasi dan kesegangan Eco Challenge. Baik Cikgu, tadi kita dah tahu sedikit tentang objektif dan juga apa itu Eco Challenge. Sekarang Cikgu, apa yang Cikgu nak terangkan kepada saya dan juga kawan-kawan di rumah? Baiklah Mira, terima kasih. Okey, jadi untuk seterusnya, sebelum kita mulakan pembelajaran, mari sama-sama kita lihat apakah persediaan yang perlu. Okey, jika kita lihat di sini, okey, yang pertama, buku teks. Ini sangat penting. Okey, Mira dah ada buku teks dah. Betul. Buku teks untuk pembelajaran hari ini adalah muka surat 62 dan 63. Seterusnya, buku nota untuk catatan. Yang ketiga, alat bantu pendengaran untuk murid-murid berkeperluan khas yang memerlukan pendengaran. Seterusnya, alat tulis dan baju sukan. Baju sukan. Jadi Mira dah bersedia? Saya dah bersedia Cikgu. Okey Mira. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti, saya mahu tanya dahulu. Okey, apa tu Cikgu? Okey, apakah pengetahuan sedia ada Mira tentang rekreasi dan kesenggangan? Wah, rekreasi dan kesegangan tu Cikgu ialah aktiviti riadah yang kita lakukan pada waktu lapang. Betul Mira. Wah, betul. Ya, itu secara umumnya okey, aktiviti riadah masa lapang. Baik. Okey. Di dalam buku teks kita, okey, rekreasi dan kesenggangan membawa maksud aktiviti yang terancang yang bertujuan untuk mengisi masa lapang. Betul apa yang Mira cakap tadi? Okey. Dan bukan untuk tujuan pertandingan. Melalui aktiviti rekreasi dan kesenggangan ini, murid secara tidak langsung dapat membina kekuatan fizikal dan mental serta meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi. Itu maksud rekreasi dan kesenggangan. Okey, seterusnya pula kita tengok. Okey, sukaneka. Tadi kita dah mula fokuskan kepada sukaneka, betul? Okey, sukaneka begini isyaratnya. Sukaneka merupakan sukan pelbagai jenis. Okey, macam-macam sukan yang kita boleh buat dalam sukaneka ni, okey. Mira mungkin boleh bagi cikgu satu contoh sukaneka yang mungkin pengalaman sedia ada Mira. Okey, pengalaman saya sukaneka ialah tarik tali Cikgu. Betul. Okey, itu salah satu permainan sukaneka, okey, yang diminati dan popular dalam kalangan masyarakat. Aktiviti sukaneka ini dapat menghidupkan suasana dalam aktiviti beriadah seperti yang Mira sebut tadi. Okey, aktiviti sukaneka memberikan impak atau kesan yang positif, yang bagus kepada murid-murid dari aspek pembinaan sosial budaya, persekitaran dan kesihatan yang lebih baik. Wah, macam tu. Cikgu, saya ada satu soalan. Bagaimana kalau kawan-kawan saya yang mempunyai keperluan khas dari segi pendengaran, mereka melakukan aktiviti sukaneka, Cikgu? Okey, bagus soalan Mira tadi. Okey, ya. Murid-murid yang berkeperluan khas seperti pendengaran, okey, mereka adalah manusia yang normal, sama saja seperti kita. Kesihatan fizikal mereka, tubuh badan mereka sama saja. Cuma mungkin mereka tidak boleh mendengar. Jadi, apa
pendekatan yang terbaik adalah kita menggantikan whistle untuk memulakan pertandingan dengan bendera. Biasanya begitulah. Kita guna bendera untuk menggantikan. Okey, jadi mereka boleh melihat bila nak bermula dan sebagainya. Terima kasih Mira atas soalan tu. Saya suka dengan soalan sebegitu sebenarnya kan. Terima kasih, Jadi cikgu. untuk keperluan mereka. Okey Mira, rasanya saya nak terus dengan aktiviti sukaneka kita seperti yang telah kita maklumkan tadi. Awal-awal tadi Mira ada cakap tentang bola pingpong. Betul. Saya pula ada sudu Mira. Jadi kita akan main permainan pingpong berhalangan. Boleh Mira? Boleh, cikgu. Sedia? Sedia. Okey, good. Okey, sebelum tu saya nak Mira tahu dulu cara-cara bermain. Okey. Boleh? Okey, Mira, mengikut buku teks pendidikan jasmani KSSM Pendidikan Khas tingkatan 5, cara-cara bermain adalah seperti yang akan saya tunjukkan ini. Yang pertama, murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Okey, di sini nanti saya dan Mira hanya berdua saja. Jadi Mira kumpulan lain, saya kumpulan lain. Okey. Seterusnya, murid dikenaki membawa bola pingpong di dalam sudu menggunakan mulut dari garisan permulaan sehingga ke garisan penamat. Dan untuk sampai ada 2 halangan yang akan ditempuhi. Bersedia? Bersedia. Okey, seterusnya murid pertama bagi setiap kumpulan akan bergerak. Okey, untuk hari ini Mira adalah murid pertama dan saya juga adalah murid pertama. Kita tak ada kumpulan lain. Baik. Okey, akan bergerak ke halangan pertama iaitu sekitar zigzag. Kita akan berjalan ataupun berlari secara zigzag. Boleh? Boleh. Sedia ya? Sedia. Okey, dan seterusnya murid akan mengelilingi gelung secara 360 darjah. Okay. Sebanyak 2 kali pusingan sebelum meneruskan perjalanan ke baldi ataupun raga yang telah saya sediakan di tengah-tengah untuk meletakkan bola pingpong tersebut. Okay. Kemudian murid akan bergerak semula ke kumpulan dan menyentuh tangan rakan. Tetapi kita nak kenakan dengan situasi kita sekarang kan. Untuk menjaga SOP, mungkin kita tidak perlu buat sentuhan tangan, tetapi kita hanya perlu mungkin menggunakan baton dan sebagainya. Itu tak ada masalah. Kita boleh ubah suai dalam sukaneka ini. Sebab seperti yang kita nyatakan tadi, kita hanya aktiviti yang tersusun dan terancang. Okey. Seterusnya, setiap murid dalam kumpulan akan mengulangi cara yang sama. Jadi kalaulah ada 5 orang kumpulan Mira dan 5 orang kumpulan saya, 5 orang itu semua kena masukkan dalam ni. Tetapi untuk hari ini saya dan Mira akan bermain mungkin 3 kali ulangan. Boleh Mira? Boleh dan Boleh. saya rasakan cikgu, saya akan menang dalam game ni cikgu. Wah, satu cabaran untuk cikgu. Okey. Mira, seterusnya saya nak ada syarat permainan. Ini kita sangat penting. Okey, demi keselamatan kita juga. Okey, syarat permainan yang pertama, murid dilarang bergerak melepasi garisan permulaan selagi tangan mereka belum disentuh. Jadi dalam hal ini mungkin menggunakan baton. Selagi baton belum sampai atau selagi murid pertama tadi belum mencecah ke garisan penamat. Yang kedua, sekiranya bola pingpong terjatuh ke tanah, kita perlu ambil semula. Okey. Itu tak ada masalah sebenarnya. Dan yang terakhir, kumpulan yang sampai dahulu, kita tengok siapa nanti akan dikira sebagai pemenang. Okey, betul Mira. Okey cikgu, saya dah bersedia dan saya dah faham semua syarat-syarat permainan ini. Boleh kita mula sekarang cikgu? Sekarang ke? Nanti dulu ke cikgu? Sabar dulu. Sabar dulu. Kita tengok dulu. Kita akan cuba buat satu regangan badan sedikit. Okey. Sebelum kita mulakan aktiviti kita pada hari ini. Boleh Mira? Boleh, kita kena warm up dululah cikgu. Ya, betul. Okey. Dan pastikan Mira, keselamatan perlu dijaga semuanya. Okey, ada 3 aspek sebenarnya dalam keselamatan ni. Pertama, pakaian. Sesuai tak? Sesuai cikgu, pakaian sukan. Good. Okey, pastikan yang di rumah kalau nak bermain mesti dalam pakaian mestinya sesuai. Yang kedua adalah berkaitan dengan tempat. Tempat sesuai tak? Tempat tempat ni rata, tak berbatu. Rata, betul. Jadi lebih sesuai lah di sini ya. Di rumah pastikan tempat yang bersesuaian ya. Dan yang ketiga adalah dari aspek peralatan. Pastikan peralatan-peralatan yang digunakan adalah peralatan-peralatan yang tidak mendatangkan bahaya. Seperti peralatan yang tajam kan cikgu? Betul. Elakkan dia kalau boleh. Peralatan-peralatan yang tajam ni bahaya nanti. Okey? Boleh Mira? Boleh cikgu, saya dah bersedia. Sebab tu kat sini saya tengokkan cikgu, peralatan yang cikgu gunakan lebih kepada plastik berbanding besi kan cikgu? Okay. Betul Mira. Itu antara aspek-aspek keselamatan yang perlu saya patuhi. Okey, saya nak pastikan permainan kita, aktiviti redah kita ini, aktiviti sukaneka kita ini sentiasa dalam kawalan. Wah,
Ini buatkan saya makin teruja dan tak sabar, cikgu. Kita nak buat warm up, cikgu. Boleh? Boleh. Okey. Kita berada di tengah sedikit. Mira mungkin di dalam gelong. Saya berada di dalam gedung. Okey. Baiklah. Okey, kita buat warm up sedikit saja Mira dulu Boleh, ya cikgu. untuk kita punya regangan badan dahulu. Okey, kita mulakan di bahagian kepala dahulu. Kepala dahulu. Baik, kawan-kawan yang berada di rumah Sedikit. pun boleh buat bersama-sama. Okey. Okey, atas, tolak tepi, Ke tepi. okey, Baik. belah kiri. Sebelah kiri. Kita kena kira ke, cikgu? Okey, kenapa ada kiraan dan ada yang tiada kiraan semua tu? Ya. Sebenarnya kiraan itu untuk memastikan kita buat dengan cara yang lebih betul. Okey, sepatutnya kan sesuatu aktiviti regangan yang kita lakukan apabila kita terasa sakit bermaksud kita sedang memulakannya. Wow. Macam sekarang, cikgu? Jangan kita kan biasanya kalau kita nak cepat tak boleh. Okey, kita buat biar terasa sakit bermaksud otot kita sedang bekerja. Okey. Okey, kita di bahagian pinggang pula, kita ke tepi dulu, tolak. Kita tolak. Okey, Ke sebelah. kanan. Ke kiri. Bawah. Ke bawah. Okey, tahan. Okey, kita buat sedikit di belakang. Ke belakang. Yes, boleh Mira? Boleh. Wah, saya rasa Okey. sangat tegang di belakang badan saya, Okey. cikgu. Kena selalu buat sebenarnya ni. Okey. Kaki ke hadapan sedikit. Kita tolak. Kemudian kita angkat. Kita angkat. Okey. Kita bawa ke belakang. Bawa ke belakang. Perlahan-lahan pula. saja. Kita, wah, ini kena seimbang, cikgu. Betul lah, balancekan diri ya. Keseimbangan itu sangat penting. Salah satu daripada senaman kecergasan juga sebenarnya. Baik. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Kita Okey, angkat kaki. angkat kaki. Ke belakang. Kita ke belakang. Angkat ke Boleh, belakang. tahan. Tahan. Keseimbangan. Okey. Okey, Mah, tahan nafas. Lepas. Lagi. Tarik. Okey, Mira. Baik, pastikan hembus nafas. Jangan tak Ya, hembus. betul. Jangan tahan pula. Betul tu, Mah. Itu Okey, sangat penting. cikgu. Okey, so kita dah bersedia ke ni, Mira? Saya dah bersedia, cikgu. Kita akan cuba main selepas ini, Mira. Walau bagaimanapun, kita tengok dahulu. Baik. Rasanya peralatan yang ada semuanya adalah kita dah bersedia. Betul? Tapi kan, cikgu, saya rasa peralatan saya ada yang tak cukup. Ada ke? Ada yang tak lengkap ni, cikgu. Bagi saya cari dulu, cikgu. Okey. Kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Cikgu, mana cikgu apa saya dia punya? tu? Alamak, macam tak ada. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, inilah sudu yang saya cari tadi, cikgu. Peralatan yang saya kata tak lengkap tu, inilah dia. Saya dah jumpa, cikgu. Sudu ajaib untuk hari ini. Bagus, Mira. Ya, sudu itu adalah salah satu peralatan yang kita akan main. Okey, untuk yang kita akan gunakan untuk permainan kita hari ini. Selain daripada itu, Mira, ada beberapa peralatan lain lagi juga. Kita tengok sama-sama. Okey, untuk menjalankan aktiviti ini, peralatan yang perlu yang pertama adalah sudu seperti yang Mira pegang tadi. Betul, cikgu. Okey, yang kedua bola pingpong. Awal-awal tadi Mira dah ada. Saya pun dah ada. Seterusnya baldi atau apa saja yang kita boleh ubah. Okey, macam saya bawa bakul, gelong dan skitter. Skitter. Okey, ini antara peralatannya. Tetapi Mira rasa apa yang akan berlaku kalau peralatan ini semua tak ada? Saya rasakan, cikgu, kalau ada peralatan yang tak lengkap kan, cikgu, mungkin kita boleh ganti dengan peralatan yang lain. Betul. Begitulah dalam sukan nikah atau apa-apa sukan. Okey? Untuk menjalankan aktiviti rekreasi ini, kita kena pastikan boleh dijalankan. Jangan jadikan kekurangan peralatan itu sebagai satu halangan. Kita tak nak main. Tak boleh. Okay? Saya bagi contoh boleh, cikgu? Boleh. Itu yang saya perlukan. Andai kata kalau kita tiada skitter di rumah, kita boleh gantikan dengan botol air mineral yang berisi air, cikgu? Betul, Mira. Tahniah.
Tahniah. Okey, saya nampak Mira sudah mengaplikasikan apa yang cuba kita belajar pada hari ini, Mira. Begitu sebenarnya kita perlukan. Baik. Okey, walaupun dalam keadaan yang bagaimana, situasi yang bagaimana situasinya, okey, kita cuba untuk memastikan aktiviti kita berjalan seperti biasa. Okey. Okey, Mira. Jadi peralatan kita dah kenal. Cara bermain kita dah tahu, syarat permainan pun kita dah kenal, dah tahu. Jadi apa kata kalau sekarang ni kita sebelum memulakan permainan, kita nak biasakan diri dahulu. Jadi untuk membiasakan diri dalam aktiviti ini, kita akan buat dulu ansur maju. Apa itu ansur maju? Ansur maju? Alah cikgu, ansur maju ni saya kurang pastilah cikgu. Boleh ke cikgu terangkan apa itu ansur maju kepada saya dan kawan-kawan di rumah? Bagus, terima kasih Mira. Okey, baiklah. Ansur maju adalah latihan. Latihan sebelum kita membuat sesuatu aktiviti dengan betul. Okey, sebagai contohnya jika di dalam pertandingan lompat jauh, kita akan mulakan dengan ansur maju untuk melompat di bahagian yang dekat saja dahulu. Untuk membiasakan diri. Okey, begitu juga dalam permainan kita hari ini. Kita akan bermain bola pingpong berhalangan. Jadi apa yang perlu kita pastikan adalah memastikan bola pingpong yang diletak di dalam sudu sentiasa berada di mulut kita. Tidak jatuhlah. Tidak jatuh. Okey. Jadi kita perlu berlatih dahulu. Boleh Mira, kita cuba ambil sudu yang besar tu dahulu. Baik, saya berlatih dengan cikgu bersama-sama. Okey, jom kita buat Kita sama-sama. ambil sudu yang besar. Sudu yang besar kita tengok. Okey, letakkan di dalam bola pingpong di dalam sudu. Baik. Okey. Okey, kaki kanan ke depan. Turun. Boleh Mira? Kaki kiri, last. Boleh, Jom. cikgu. Nampak macam bersedia ni, betul? Okey, ini ialah line just ke cikgu Betul. apa kita buat ni? Kita buat latihan sedikit. Okey. Kalau kita bergerak macam mana. Okey, tahniah Mira. Mira Alright. dapat melakukannya. Saya rasa Mira dah bersedia betul ni. Tapi kan cikgu, ini sebab kita menggunakan sudu yang besar cikgu. Ah. Mungkin mudah. Betul. Jadi cabaran kita macam mana? Kita nak menggunakan sudu yang lebih kecil lagi. Okey, itu yang kita namakan cabaran. Boleh tak? Boleh, kita cuba cikgu. Jom kita bertanding sekarang. Mari. Bersedia. Okey. Walaupun dalam bentuk pertandingan untuk suka-suka saja, tetapi kemahiran yang kita pelajari setiap pergerakannya adalah sangat penting. Okey. Jadi saya harap semua di rumah pun memastikan kemahiran ini boleh kita gunakan dengan baik. Okey, mari. Okey, saya ambil sudu yang lebih kecil. Okey, untuk hari ini syarat permainan kita adalah kita akan melalui halangan pertama iaitu berjalan zigzag atau berlari dalam keadaan zigzag, berpusing di gelung 360 darjah 2 kali dan meletakkan bola pingpong di tengah-tengah nanti. Okey, tanpa jatuh cikgu Tanpa ya. jatuh, betul. Kalau Andai jatuh macam mana? Apa yang akan berlaku? Maka ditolak ke tidak? Maka bukan tidak akan ditolak, tetapi bola pingpong kita boleh ambil semula dan kita boleh menyambung semula permainan. Wah, macam tu. Okey, jadi boleh. kalau jatuh tiada masalah Tak ada lah. masalah, boleh ambil semula dan okey, kita akan membuat sebanyak 3 kali ulangan. Boleh? Boleh cikgu. Okey, jom kita bertanding sekarang. Kalau ada muzik lagi seronok ni Mira. Okey, bersedia? Sedia cikgu. Okey. Sebelum letak kita sebut dulu. 1, 1, 2, 2, mula. 3, mula. Cikgu punya jatuh lah Mira. Hebat Mira. Mengambil latihan siap-siap. Okey, saya dah selesai satu cikgu. Okey. Yang Laju kedua. Mira ni, kalah saya ni. Hebat Mira. Yang kedua. Okey, kita tengok. Baik.
yang ketiga. Ini kemenangan kita yang Wah, ketiga. hebat ya Mira. Baik. Wow. Patutlah Mira bersedia daripada awal ni. Macam saya menang je Mira. Macam mana ni Mira? Okey. Alamak, cikgu yang menang. Kita sampai tipu ni. Tidak. Okey. Itu antara contoh permainan kita Mira sebenarnya. Okey. Baik. Mungkin kita tengok keluasan tempat juga sebenarnya. Okey, jika tempat ni lebih luas, kita boleh buat lebih panjang. Okey, ini bergantung sebab ini aktiviti riadah sahaja. Betul? Betul tu cikgu. Tapi kan cikgu, walaupun ini hanyalah aktiviti riadah ataupun sukaneka sahaja, tetapi sewaktu saya melakukan aktiviti ini, saya sedar kita juga memerlukan fokus yang tinggi. Betul. Bagaimana pergerakan kita, kan cikgu, supaya bola itu tidak terjatuh. Itu juga yang saya rasa tadi, Mira. Okey, mungkin sebelum ini latihan yang saya buat tidak mencukupi, tetapi bila kita berada di dalam pertandingan, kita nak cuba mencabar. Kita rasa seolah-olah macam ada sesuatu yang perlu kita bagi lebih dari segi mental dan fizikal kita. Betul lah Mira? Betul, Tadi? itu yang patut cikgu kata tadi. Ada kemahiran kita, ada kemahiran psikomotor, kemahiran kognitif juga. Betul. Kita seolah kita gabung jalinkan kedua-duanya, kemahiran psikomotor dan kemahiran kognitif tadi. Betul Mira? Macam tu, tapi tetap kemenangan adalah milik cikgu. Cikgu menanglah, seronok pula rasa. Sebab cikgu dah menang, jadi saya nak tanya cikgu lah, apa sebenarnya strategi cikgu yang boleh membuatkan cikgu menang dalam aktiviti sukaneka ini? Tengok Mira yang bertanya kepada cikgu strategi. Okey, betul Mira. Salah satu kemahiran, salah satu keinginan kita, objektif kita adalah kita nak tahu apa strategi yang kita boleh guna pakai untuk memastikan kemenangan. Apa yang saya cuba buat tadi, pada awalnya saya kelihatan seolah-olah macam saya banyak kali jatuh. Okey. Jatuh bukan satu halangan. Seperti yang kita cakap tadi, kita boleh ambil semula. Mira ada jatuh tak tadi? Saya adalah sikit-sikit di hujung-hujung, cikgu. Saya banyak boleh jatuh. Mungkin saya terlampau gopoh sangat tadi. Kan? Kemudian bila saya sedar ulangan pertama tadi, apa yang berlaku adalah bila dah terlampau banyak sangat yang jatuh, jadi saya jadi macam mula sedar, habis saja bola pertama, saya terus memulakan bola kedua dengan cara merendahkan diri saya sedikit. Begitu. Saya untuk mengurangkan memastikan kestabilan saya lebih. Itu dia sebenarnya. Okey, jadi antara strategi yang saya gunakan adalah merendahkan diri saya. Wah, macam tu. Okey. Itu strategi yang bagus, cikgu. Alamak, Mira tak terfikirlah pula tadi kawan-kawan untuk merendahkan badan supaya badan kita lebih stabil dan juga graviti itu tidaklah begitu tinggi bola jatuh, kan cikgu. Wah, itu antara strateginya cikgu, ya? Betul, itu antara strategi yang boleh digunakan oleh murid-murid di rumah juga apabila melakukan aktiviti ini. Okey, cikgu, saya ingin bertanya kepada cikgu juga, macam tadi kita menggunakan sudu yang besar. Sekarang sewaktu sukaneka ini kita menggunakan sudu yang lebih kecil. Ini merupakan halangan juga, kan cikgu? Betul. Okey. Ini adalah halangan yang saya wujudkan. Saya wujudkan sendiri dengan niat untuk memastikan kemahiran kita semakin meningkat. Okey, kita buat ubah suaian. Di dalam sukan ini kita perlu buat ubah suaian selalu sebenarnya Mira. Okey, bukan apa, bila kita buat selalu kita akan jadi imun. Benda yang sama saja. Betul. Jadi bila kita dah mula menukar ubah suaian, kita akan rasakan sesuatu yang lebih baru. Okey, dan sesuatu yang lebih segar dalam sukan. Kita tak nak aktiviti sukan itu sesuatu yang membosankan. Kita mahu aktiviti sukan menjadi satu aktiviti yang menyeronokkan. Okey. Baik, cikgu. Saya pun ada beberapa perkara lagi yang saya ingin belajar daripada cikgu. Tapi sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Dan ingat kawan-kawan, walaupun kita dah jatuh, macam cikgu katakan tadi, walaupun bola kita dah jatuh beberapa kali, itu bukan bererti kalah. Teruskan perjuangan. Jadi kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Okey. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Baik, kembali kita di menengah atas bagi mata pelajaran pendidikan jasmani, iaitu kita belajar hari ini tentang sukaneka cikgu ataupun aktiviti kesegangan dan juga rekreasi. Betul. Eco Challenge. Betul Challenge. tu. Sekali lagi. Eco Challenge. Challenge. Baik, dan kepada Okey. anda di rumah yang sedang melihat sekarang ni, kami tidak mengenakan pelitup muka. Ini kerana kita melakukan aktiviti riadah dan juga untuk murid-murid berkeperluan khas, mereka akan melihat daripada ekspresi muka dan juga baca daripada bibir, pergerakan Betul, bibir pergerakan kami. bibir. Okey, cikgu. Okey, Mira, kita dah hampir habis sampai ke penghujung. Kita telah pun melakukan aktiviti kita. Tadi kan strategi cikgu dengan merendahkan badan apabila kita bermain bola pingpong ni. Betul. Andai katalah cikgu nak ubah permainan pada hari ini, cikgu nak menggunakan skittle dan meletakkan bola di atasnya, menggunakan tangan saja. Apakah strategi yang akan Mira gunakan? Wah, soalan ni sekejap cikgu saya fikirkan. Kalau cikgu mengubah syarat permainan pula ya. Kalau menggunakan skittle dan bola yang lebih besar, saya kira cikgu bola itu akan lebih sukar untuk jatuh. Betul. Jadi strategi yang saya akan gunakan, saya akan lebih fokus dan juga saya akan pastikan saya bergerak lebih laju sedikit memandangkan kita punya bola sukar jatuh. Ya, okey, berbanding ini agak mencabar kan. Dan apabila menggunakan skittle dan bola, cabaran itu mungkin sedikit kurang tetapi masih lagi memerlukan strategi. Betul tak? Apa saja aktiviti perlu ada strategi. Itu yang perlu kita fikirkan selalu. Okey, jadi cikgu berharap dengan apa saja yang kita pelajari ini, seperti apa yang kita buat aktiviti hari ini, kita mampu untuk melahirkan satu pemikiran yang cergas dan cerdas, serta fizikal kita juga akan menjadi lebih cergas. Wow. Tapi kan cikgu, saya tanya juga kepada cikgu, apa kepentingan lain dalam aktiviti sukaneka ini cikgu? Okey, kepentingan lain. Okey, apa yang penting dalam aktiviti-aktiviti ini akan saya sampaikan semasa rumusan ini. Boleh sekarang saya rumus terus apa yang kita pelajari pada hari ini? Boleh cikgu, silakan. Okey, seperti yang kita semua sedia maklum. Okey. Dalam aktiviti yang kita lakukan ini, aktiviti rekreasi dan kesenggangan ini, apa yang cuba kita capai, yang pertama adalah kita cuba untuk membina kekuatan fizikal dan mental. Rasa hari ini dapat tak kita? Saya rasa hari ini kita dapat cikgu, sebab tadi sebelum kita mulakan aktiviti, kita warm up terlebih dahulu untuk fizikal kita. Bersedia, betul. Mental pun bersedia. Mental bersedia apabila kita ada apa tadi? Kita ada Satu strategi. Betul. Strategi masuk kita menggunakan mental kita untuk berfikir kan. Okey, yang kedua, kita dapat meningkatkan pengetahuan berkaitan dengan aktiviti sukaneka ini. Okey, banyak lagi contoh-contoh yang tadi satu Mira dah bagi tahu apa dia tadi? Apa contoh-contoh aktiviti sukaneka yang lain? Seperti lumba lari, tarik tali. Lumba lari, tarik tali. Banyak lagi aktiviti-aktiviti sukaneka yang boleh kita lakukan, walaupun sekarang ni kita dalam fasa untuk menjaga jarak dan sebagainya. Tetapi insya-Allah kalau habis saja PKP ni, nanti kita boleh melakukan kembali aktiviti bersama kawan-kawan lain. Betul. Okey, seterusnya kita akan membentuk kreativiti dan inovasi. Pada mulanya cikgu hanya cuba buat permainan bola pingpong berhalangan. Okey, tiba-tiba Mira di rumah jumpa pula macam-macam lagi peralatan di rumah tadi kan. Macam-macam jumpa, jadi Mira boleh mengaplikasikan apa sahaja corak permainan, mungkin permainan yang sama, berhalangan, tetapi menggunakan peralatan yang berlainan. Betul? Ya, betul tu cikgu. Mungkin Mira nak cuba menggunakan telur ayam pula. Alamak, kalau telur ayam jatuh tu cikgu. Aduh. Okey, elakkanlah pembaziran kalau boleh. Okay? Dan seterusnya yang terakhir, kita akan meneroka kemahiran kita pada hari ini. Banyak yang kita cuba aplikasikan dalam apa yang kita pelajari hari ini. Antaranya kemahiran apa? Kemahiran Imbangan badan. Betul. Satu imbangan badan kan. Kita nak pastikan. Lepas tu Mira tadi sebut tentang fokus. Fokus Mira bertambah apabila cuba melakukan aktiviti ini. Itu adalah antara kemahiran juga. Contoh kemahiran yang kita bina dalam diri kita sendiri. Okey. Selain daripada itu, apa lagi yang Mira capai pada hari ini? Saya rasakan cikgu, kalau kita bermain dalam berkumpulan kan cikgu, antara kemahiran lain ialah semangat kerjasama. Betul. Okey, dalam berpasukan. Ya, Mira akan membentuk satu semangat kerjasama bersama kawan-kawan. Okey, selain daripada itu, apa lagi?
Apa lagi yang kita capai? Kerjasama. Jangan mudah mengalah walaupun mungkin kita nampak macam alah asyik jatuh je bola ni. Mungkin saya kalah. Tapi semangat juang tu yang kita perlukan. Itu yang kita, kalau boleh kita nak bina daripada diri murid-murid kita di seluruh Malaysia ni. Semangat perjuangan yang lebih tinggi lagi. Okey, dan satu yang saya nampak, kalau kita bermain di dalam kumpulan, kita akan membina satu jati diri kita sendiri, iaitu kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan dalam diri. Kita akan cuba memastikan rakan-rakan kita semuanya mampu atau boleh untuk melakukan aktiviti ini kan. Jadi kita nak cepat-cepat tu, kita akan pastikan rakan-rakan kita buat dengan terbaik. Betul. Jadi kita membentuk kepimpinan. Walaupun bukan dalam diri kita, di kalangan rakan-rakan kita sebenarnya. Okey Mira, Mira pernah tak ada pengalaman bermain ni semasa kecil dahulu? Ya, sudah semestinya pernah cikgu. Tapi kan cikgu, Mira tak menggunakan bola pingpong. Mira menggunakan kacang beg tu cikgu. Wah, betul. Beg kacang tu ya. Lama saya tak nampak dah ya. Kan? Mira mengingatkan kembali tentang zaman kita kecil-kecil dahulu. Okey, antara betul. Mungkin kita menggunakan kacang beg tu letak di atas kepala, berjalan dan sebagainya kan, antara aktiviti-aktiviti beriadah dan kesenggangan. Okey Mira. Baik, itu antara aktiviti yang kita boleh lakukan. Jangan ingat apabila kita dalam waktu yang lapang, waktu yang senggang, kita tak ada apa-apalah. Macam tadi, saya kata, saya ada bola pingpong tapi saya tiada meja. Tak payahlah beriadah. Jangan jadikan itu sebagai satu alasan. Macam cikgu katakan tadi, kita boleh bentuk kreativiti dan juga inovasi itu sendiri, cikgu kan? Betul Mira. Okey, sebelum kita mengakhiri, ingin saya ingatkan semua murid-murid di seluruh Malaysia juga, okey. Selepas melakukan aktiviti-aktiviti ini, cikgu ada sediakan kod imbasan QR ini sebagai satu latihan bertulis. Okey, boleh murid-murid semua untuk sama-sama mengimbas dan mendapatkan latihan bertulis ini. Selain daripada itu, cikgu juga mahu ingatkan, okey, murid-murid di seluruh Malaysia boleh menggunakan laman sesawang Sumberku. Di dalam laman sesawang itu banyak sangat aktiviti-aktiviti, latihan-latihan contoh berkaitan dengan mata pelajaran semua yang ada di sekolah. Jadi ingatnya semua boleh menggunakan latihan yang cikgu beri dan juga boleh melayari laman sesawang Sumberku. Baik. Jadi kepada kawan-kawan saya yang berada di seluruh Malaysia, jangan lupa untuk imbas dan kita belajar bersama-sama. Dan yang lebih penting sekali, ingat walaupun kita berada dalam waktu yang senggang, yang kita tiada apa-apa aktiviti, tapi isilah masa itu dengan sesuatu yang bermanfaat yang akan memberi faedah kepada tubuh badan kita dan juga minda kita. Baik. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua kawan-kawan yang menonton sehingga ke penghujungnya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum. Salam.